Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri yang ketiga untuk tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembuli ubah bagi matematik tingkatan 4 KSSM. Baik, standard kandungan kita untuk siri 3 ini ialah fungsi dan persamaan kuadratik. Manakala standard pembelajaran kita, yang pertama menerangkan maksud punca suatu persamaan kuadratik dan yang kedua menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Apakah maksud punca suatu persamaan kuadratik? Punca bagi persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C sama dengan sifar ialah nilai pembeli ubah X yang memuaskan persamaan tersebut. Itulah maksud punca ya. A, terdapat satu atau dua nilai pembeli ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik. Dan nilai-nilai pembuli ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik dikenali sebagai punca persamaan kuadratik tersebut. Okey. So, adakah kaitan antara punca suatu persamaan kuadratik dengan kedudukan punca-punca berkenaan? Apakah kaitannya? Okey, punca bagi suatu persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C berkenaan dengan paksi X dan juga dikenali sebagai pintasan X. Okay, seperti mana yang kita lihat dalam rajah ni untuk graf yang nilai A-nya lebih besar daripada sifar iaitu graf positif, dapat diperhatikan bahawa graf kuadratik ini bersilang pada dua tempat pada paksi X. Jadi kita nampak ada dua titik persilangan di sinilah. Ya, ini adalah pintasan X. Ada dua pintasan X. Okey, sama juga untuk graf yang nilai A kurang daripada sifar. Kita dapat perhatikan dalam rajah ni ada dua titik persilangan ataupun pintasan X di sini ya. Okey, seterusnya kita nak cuba selesaikan soalan yang melibatkan graf untuk mencari punca dalam graf tersebutlah. Okey, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberi iaitu 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan sifar. Okey, caranya kita kena lihat pada graf dan kita tandakan tempat persilangan antara graf kuadratik dengan paksi X. Okey, pertama dan ada satu lagi di situ. Okay, kemudian kita akan nyatakan nilai bagi punca tersebut iaitu yang pertama X sama dengan negatif 4. Yang kedua ialah X sama dengan 1/5. Okay, seterusnya soalan yang kedua, kaedah yang sama. Kita akan tandakan pada pintasan X di situ ada dua tempat ataupun dua kedudukan. Okay, yang mana X yang pertama bernilai negatif 1, X yang kedua bernilai 4. Okey, untuk latihan ini, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Bagaimana untuk menentukan sama ada nilai X tersebut punca atau tidak? Jika kita kira atau kita ganti masuk dalam fungsi tersebut, jawapannya sama dengan sebelah kanan iaitu sifar tu, bermaksud nilai X tersebut adalah punca bagi fungsi kuadratik tu. Seperti begini ya. Okey, mula-mula saya akan gantikan X sama dengan 1 dalam fungsi kuadratik tersebutlah. So, saya akan gantikan semua X dengan nilai 1. Okey, sepatutnya di sebelah kanan akan nilai sifar lah. Jadi, bila saya kira, jawapannya ialah negatif 2. Jadi tak sama kan? Okey, bila tak sama, bermaksud X sama dengan 1 ni bukan punca. Okey, cuba pula untuk X nilai 3. Okey, sama juga keadaannya, kita ganti masuk. Okey, bila kita gantikan, kita dapat sifar. Jadi, bila sama macam ni, kita boleh katakan X sama dengan 3 ialah punca bagi fungsi kuadratik ini. Okey, itu caranya. Kita cuba untuk soalan yang kedua pula. Baik, untuk soalan ini sama juga.
Mula-mula kita gantikan untuk X sama dengan 1. Masukkan dalam fungsi tu 7 tambah 5. Adakah nanti bila kita kira dapat jawapan 3? Okay, bila kita kira jawapannya 1. So, dia tak sama dengan 3 yang di sebelah kanan. Maka X sama dengan 1 ni bukan punca lah. Bukan punca bagi fungsi kuadratik di atas. Okay. So, kita cuba pula untuk nilai X yang kedua iaitu 1/3. Masih lagi kaedah yang sama. Kita gantikan. Bila kita ganti jawapannya, ya, sama. Jadi, ini adalah punca bagi fungsi kuadratik tersebut. Okey, seterusnya. Okey, bagi graf fungsi kuadratik ini, tentukan sama ada nilai X yang diberikan merupakan punca bagi persamaan kuadratik fx sama dengan sifar. Okey, macam mana kita nak tentukan? Okey, ada 4 nilai X di sini. Kita kena berpegang pada konsep lah ya. Kalau nilai X merupakan punca bagi graf kuadratik ini, dia mestilah bersilang ataupun meminta spasi X pada kedudukan dua bawah ni lah. Jadi kita cuba. X sama dengan 1. Ada tak X sama dengan 1 di sini? Tak ada kan? Kalau tak ada, maksudnya ini bukan punca lah. Okey. Untuk soalan B, X sama dengan negatif 3 ada tak pada sini? Ada di sini jadi jawapannya, ya, punca. Okey, untuk C, X sama dengan 15 ada tak? Kena pada graf ni? Tiada. Jadi ini pun bukan punca. Okey, untuk yang terakhir, X sama dengan 5. Okey, sini kita nampak ada 5 yang bersilang pada graf dan juga 4CX. Jadi ini adalah jawapannya, punca. Okey, itu cara untuk mencari punca bagi graf. Okey, bagaimanakah menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah perfaktoran? Okey, ini adalah langkahnya ya. Yang pertama, setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk ARM, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Seterusnya, langkah kedua, kita perlu memfaktorkan persamaan kuadratik tersebut dan akhirnya kita akan mengirakan nilai punca-punca yang kita perolehi daripada persamaan kuadratik tersebut. Okey, contohnya seperti begini. Okey. Kalau kita nampak kat sini, ini adalah persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3 sama dengan sifar. Okey, ini memang dalam bentuk persamaan ARM lah. Kalau soalan yang kita dapat tu belum disusun dalam persamaan ARM, jadi kita kena susunkan dululah supaya dapat bentuk ARM ni. Kemudian barulah kita akan faktorkan persamaan kuadratik tersebut. Selepas kita dah faktorkan, baru kita akan hitung nilai X yang sebenar. Beginilah kita akan pisahkan 2x tolak 1 sama dengan sifar dan juga x tambah 3 sama dengan sifar. So, nanti kita akan dapat x sama dengan 1/2 dengan x sama dengan negatif 3. Sebenarnya kita boleh gunakan kalkulator untuk mencari nilai punca-punca bagi persamaan kuadratik ini ya. Okey. Jadi, kita nak cuba tentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah faktoran. Okey, kalau kita lihat soalan A memang dah sedia dalam bentuk ARM. Jadi kita hanya tinggal faktorkan sahajalah, iaitu ada yang dalam dua kurungan tu ya, dalam dua kurungan. Yang pertama X tolak 3, kemudian X tolak 2. Kita cek lah, guna kalkulator pun boleh cek ni. Kita tekan butang mod sampai kita jumpa ekuan N1. Lepas tu kita akan pilih degree, kemudian kita akan masukkan nilai A, B dan C dalam mod tu, dan nanti kita akan dapat nilai X yang memenuhi lah untuk fungsi ini. So, selepas itu kita akan hitungkanlah tolak 3 ni, setiap satu ni dia akan bersamaan dengan sifar. Jadi X yang pertama nilainya 3,
X yang kedua nilainya 2. Okey, itu untuk soalan A. Jika soalan B. Okay, soalan B, yang ini belum dalam bentuk am lagi. So, apa yang kita perlu buat? Kita perlu tukarkan dulu kepada bentuk am. Jadi, satu lagi yang pecahan ni kita tak nak ada per 2 macam ni. So, maknanya setiap satu nanti kita akan darabkan dengan 2. Sini pun darab dengan 2. Untuk menghapuskan pecahan yang 2 ni. Jadi, nanti kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 7 sama dengan 4. Ini 7x 7x. Okey. Kemudian, barulah kita susunkan dalam bentuk am. 4 kita akan pindah ke sebelah kiri. 7x tolak 4 sama dengan sifar. Okey. Kemudian baru kita fakturkan. Kita dapat 2x tolak 1. X tambah 4 dan akhirnya X sama dengan 1/2 atau X sama dengan negatif 4. Okey, selesai untuk soalan B. Untuk soalan C, sama juga. Kita mesti hapuskan yang bawah ni lah. So, kita boleh buat, kita hapuskan ataupun kita guna alternatif pun boleh. Ini buat atas macam ni. So, kita akan ada X tolak 4 sama dengan 2, 5x tolak 24. So, kita akan kembangkan sini x kuasa 2 tolak 4x, 10x tolak 48. Kemudian kita ubahlah kedudukan semua-semua ni jadi bentuk am. Okey. So, kita akan permudahkan. Okey. Setelah tu, tak cukup ruang ya. Kita buat di sini. Okey, setelah tu kita akan fakturkan. Okey, iaitu x tolak 8. X tolak 6. Jadi, kita akan dapat x sama dengan 8 atau x sama dengan 6. Okey, itu soalan C. Okey, untuk soalan D, okey, bentuk yang ini kita kena kembangkan dulu. Semua kena kembangkan dululah, lepas baru kita susunkan. So, kita dapat y kuasa 2 tambah y tambah 2. Y tambah 2. Lepas tu kita akan susunkan semua-semuanya. Yang ini semua di sebelah kanan kita pindah siap-siap ke sebelah kiri. So, ini jadi tambah y tambah y tolak y tambah 2 tolak 22. So, sini tinggal sifar lah. So, y kuasa 2. Ini 3y tolak y jadi tambah y. Ini jadi tolak 20. Okey. Lepas tu, kita akan fakturkan. Ini pun tak buat, kita buat kat sini Okey, kita fakturkan, dia akan jadi y tambah 5 y tolak 4 sama dengan sifar. Jadi y kita ialah negatif 5 dan y sama dengan 4. Okey, seterusnya. Bagaimanakah menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah graf? Caranya sangat mudah macam yang kita telah bincang di awal tadi. Punca bagi suatu persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar dapat diperoleh dengan kaedah graf dengan membaca nilai-nilai X yang merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c dengan 4cx. Maksudnya, kalau kita lihat rajas di sebelah kiri ni dulu untuk graf yang nilai a-nya lebih besar bersifar, iaitu graf kuadratik yang bernilai positif,
Kita lihat saja di manakah titik persilangan di antara graf tersebut dengan paksi X. So kita baca teruslah macam yang kita dah buat di awal tadi dalam latihan tadi. Okey, sama juga untuk graf. Jika graf negatif di mana nilai A-nya kurang daripada sifar, pun cara yang sama. Kita hanya terus baca pada titik persilangan di antara graf kuadratik dengan paksi X. Itu sahaja. Mudah kan? Jadi itu sahaja untuk kali ini dalam siri yang ketiga. Kita akan bertemu lagi dalam siri yang keempat untuk kesinambungan tajuk ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.